يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقولنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung pada tengah hari ini dengan kesempatan yang ringkas. Kita memperingatkan diri kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Maulana Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Itu pada hadis yang ke-173 muka surat 195. Kita baca qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bi'ulumi masyayikhina bi'ulumikum fid darain amin. Qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, atana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manzilina fadhabahna lahu syatan faakala كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, keluarga ini seolah-olah tahu kami menyukai daging. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya di sini Rasulullah datang ke rumah. Datang apa? Datang ke rumah. Dia kata pada hadis ni ada cerita yang panjang di kaki di bawah tu kan. Dia kata hadis ni ada cerita yang apa? Yang panjang. Kita cerita terus iaitu Nabi ketika peperangan Khandaq, kita tahu Khandaq maknanya parit. Khandaq maknanya apa? Parit. Iaitu dikorek dengan kejauhan yang apa? Luas dan dalam yang dalam sungguhlah. Boleh? Untuk menjadi benteng serangan tentera bersekutu musyrikin dan geng-geng kabilah-kabilah Arab yang lain. Berapa orang mereka? 30,000. Mereka nak melanggar Madinah, hancurkan terus Madinah sekaligus. Selepas daripada peperangan Uhud. Mereka ingat mereka hebat adalah sebab nampak macam Uhud tu apa? Menang. Maka mereka nak hancurkan umat Islam sekaligus. Maka umat Islam dengan cadangan Salman Al-Farisi korek parit. Tuan-tuan tahulah, orang Madinah tak berapa ramai. Nak korek parit keliling Madinah tu dengan kedalaman dia dan juga keluasan dia. Jadi kerja siang malam penat letih. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiranya tak makan selama beberapa hari. Begitulah juga dengan para sahabat. Jabir tengok, Jabir kesian Rasulullah SAW. Maka balik ke rumah, tengok kita ada apa ni. Sayang, cakap kepada isteri dia, ada apa makanan nak boleh jamu Rasulullah ni. Maka dia kata, ada lah kambing kecil seekor ni. Bolehlah kita bagi jamu kepada Rasulullah. Tak apalah. Terus waktu tu, dia pergi kepada Rasulullah dan dia bisik kepada Rasulullah, apa boleh kot sekali lagi kita makan tengah hari mai rumah saya? Boleh? Boleh. Tak apa. Maka Rasulullah SAW terus waktu tu panggil apa? Jom kita ahli Khandaq, kita pakat pi apa? Pi makan tengah hari ni rumah apa? Rumah Jabir. Berapa orang? 1,000 orang lebih. Tu dia kata mampu sekok kecil ni Ustaz Faiz seorang pun ni tak cukup ni dah. Ni 1,000 orang. Tu dia kata mampu dah. Lepas tu Rasulullah faham dah. Rasulullah kata jangan buat apa-apa bila nanti dah sembelih kambing apa semua, letakkan dalam periuk tu. Jangan duk pandai-pandai hidang siap-siap dak. Biar aku yang
hidang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludah di dalam apa? Di dalam periuk tadi dan di dalam apa? Roti apa? Kan sebelum buat roti tu, tepung buat roti tu orang panggil apa? Aduh. Dah tepung tu, maka dicarik dan dituang kuah itu tidak habis. Tu dia. Dan kata Jabir, wallahi aku setelah semua dah kenyang, ribu-ribu orang tadi, masih lagi periuk tu apa? Ya, tarik tu maksudnya macam kan bila kita tutup periuk, lepas tu dia menggelegak kan? Menggelegak, lepas tu periuk tu duk apa? Duk angkat tudung kan? Tu dia. Maka macam itulah juga keadaannya selepas makan. Maksudnya tak berubah. Tak habis-habis berkat daripada ludah dan juga doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat berkenaan dengan memperbanyakkan makanan ni kita akan jumpa banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kita jumpa dulu hadis sebelum ni. Iaitu Nabi bagi minum Abi Hurairah kan. Setiap seorang minum sikit susu. Sampailah susu 3 sikit kepada Abu Hurairah. Waktu tu Nabi kata minum. Dia minum. Kenyang. Nabi kata minum lagi. Minum lagi. Minum. Kata Allah ya Rasulullah, tak boleh pecah perut dia minum. Tapi susu tu masih daripada keadaannya yang asal, tidak berubah. Itu dipanggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Rasulullah sampai, yang ni dia cerita ketika Rasulullah awal-awal sampai tu. Rasulullah sampai, datang ke rumah kami, lalu kami menyembelih seekor kambing untuk baginda dan juga untuk menjamu orang-orang yang korek khandak, korek parit tadi. Rasulullah kata, keluarga ini seolah-olah tahu kami menyukai daging. Orang mungkin faham, Rasulullah ni kira bernafsu juga makan. Na'udzubillah, jangan kata macam tu. Itu kita. Boleh? Kita ni lapar sungguh terkeluar ayat lewat. Tu kita. Rasulullah taklah sampai macam tu. Yang dimaksudkan di sini, di sisi saya baca huraian-huraian daripada para ulama, mengatakan bahawasanya Rasulullah cakap untuk nak menyedapkan hati tuan rumah. Rasa bunga hati dia Rasulullah puji. Maksudnya bila kata pandai tuan rumah ni tahu kami suka daging, maksudnya kenalah apa dia buat tu. Boleh? Syok lah mereka sediakan apa yang Rasulullah suka. Boleh? Kalau tiba-tiba masuk, daging ni rasa tak apa kena. Kena nak ayam McD juga. Tu dia. Teriak lah tuan rumah tu. Dia jadi serba salah lah. Kita nak bagi jamu, tak jamu. Dia jadi berat hati, jadi sedih apa semua. Boleh? Jadi Nabi SAW ajar satu sunnah. Apa dia? Kita jaga hati orang. Itu adalah sangat-sangat penting. Menjaga hati kaum muslimin. Boleh? Baik. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-174, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu fadakhala ala imra'atin min al-ansari fadhabahat lahu shatan faakala minha wa atathu biqina'in min rutabin faakala minhu thumma tawadda'a lidh-dhuhri wa shalla thumma insarafa faatathu bi'ulalatin min ulalati asy-sya faakala thumma shalla al-'asra wa lam yatawadda'. Apa makna hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Aku menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang wanita Ansar. Wanita itu menyembelihkan seekor kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memakannya. Wanita itu juga menghidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepiring kurma matang. Yang ni piring dibuat daripada tempurung kelapa. Sepiring. Dakhala atat biqina'in min rutabin. Qina' bukan tempurung kelapa. Mana ada Madinah ada tempurung kelapa? Bukan tempurung kelapa, apa bekas yang dianyam.
Qina' bekasnya apa? Dianyam macam mana? Raga macam raga orang duk balut apa? Orang dulu balut buah kan? Balut apa? Buah cempedak, balut cempedak anyam tu gitu. Jadi buat bekas. Gitu. Jadi betul kan yang dianyam bukan tepung kelapa. Saya tepung kelapa memang mana pula ni. Boleh. Boleh. Dan baginda memakannya. Selepas itu baginda mengambil wuduk bagi mendirikan solat zuhur. Baginda pergi selepas solat. Wanita itu membawa sisa daging kambing kepada Rasulullah SAW dan baginda memakannya. Kemudian baginda mendirikan solat asar tanpa mengambil wuduk semula. Boleh? Baik, kita baca sekali lagi. Kata Tok Guru Rasulullah SAW, kata Jabir, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, aku menemani baginda. Dia sepatutnya cakap macam mana ayat dia. Kalau kita contoh, kita nak cerita pasal kita dengan Rasulullah, kita cerita kita dulu ke cerita orang dulu? Ke contoh saya keluar dengan Tuan Haji, saya ceritalah siapa saya tengah cerita ni, saya cakap saya keluar dengan Tuan Haji, betul kan? Itu standard kan? Kita sebut saya keluar dengan Tuan Haji. Tapi di sini dia ayat dia lain sikit. Rasulullah keluar, dan saya keluar. Boleh faham? Maksudnya kita ubah sikit ayat dia. Sebab apa Sayyidina Jabir cakap itu? Dia nak muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kata Rasulullah adalah segala-galanya, bukan diri dia. Jadi sebab tu dia kata Rasulullah keluar, dan bersama baginda saya. Patutnya saya keluar bersama Nabi, macam tu ayat dia. Dia nak kata bahawa dia tak ada apalah. Yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dia tu pun kira orang pengibat beradab. Kalau kita cakap ikut dan ya. Boleh? Ada sampai orang tahap tu samsing. Orang kata kepada dia ini tak patutlah, dosa lah kan. Dia kata, ni awak tak mengaji awak tak belajar. Baca buku bagi betul sikit. Rasulullah pun tak tahu baca. Tu dia. Dia cakap macam tu, bahaya tuan-tuan tu. Kerana benda kalam-kalam yang sedemikian boleh menyebabkan hilang pahala habis, zero tu. Sebab kita tak beradab dengan Nabi. Rasulullah tak membaca itu bukan satu kekurangan, tetapi mukjizat. Tetapi engkau ni tak tahu baca, tak tahu apa, itu mukjizat ke? Nabi tak tahu baca, ilmu Allah Ta'ala bagi. Tak tahu baca, ilmu ambil mana? Televisi yang mohong, tak ada apalah, sembang itu. Boleh faham? Jadi janganlah kita kata dengan perbuatan hina-dina kita ni kita cuba kaitkan dengan Nabi. Itu sebahagian daripada benda yang tak beradab. Bahkan kalau ulama dulu, mereka akan mentakzir siapa yang buat takzir, dikenakan hukuman. Kena hukuman mungkin biar denda ke, sebab 5 kali ke, tu dia. Tapi bukanlah sama macam hukum hudud dia ada kadar dia. Takzir tidak ada kadar. Boleh? Itu dia panggil adab dia dengan Nabi. Baginda SAW keluar dari rumah, aku menemani baginda. Rasulullah mengunjungi seorang wanita Ansar. Ini apa maknanya itu? Adalah wanita Ansar tu niat jemput Nabi makan ke rumah. Jadi kita penuhi jemputan orang. Apa hukum dia? Sunat, jaga hati dia. Tapi ada satu jemputan yang wajib dihadiri. Jemputan apa? Jemputan kahwin. Kahwin, walimah, wajib kalau tidak ada uzur. Wajib kalau walimah itu tidak ada benda-benda yang bercanggah dengan syariat. Boleh? Kalau contoh, walimah tu ada joget joget campur lelaki perempuan. Itu kita kata, minta maaf saya tak boleh pi. Ustaz pula lebih pula. Tiba ada joget gerudi pula situ. Mampu sekali lagi orang JKR kata apa, Ustaz pi no. Itu dia. Tengok darah tista apa mampu aku. Boleh? Jadi ketika tu gugur kewajipan ataupun dihidangkan arak ke apa semua. Tapi kalau tidak ada yang bercanggah dengan syariat, tidak ada masalah. Karaoke bercanggah syariat tak karaoke?
Dia buat karaoke. Kau giram pula. Tu dia. Dia jadi dia tidak bercanggah. Cuma aula tinggalkan. Aula adalah tinggalkan. Termasuk daripada benda-benda perbuatan lara benda yang macam makan banyak lah. Makan banyak. Boleh nak makan banyak ustaz? Boleh nak makan banyak kan? Ustaz makan banyak. Boleh, tapi aula tinggalkan. Boleh. Banyak dalam melakukan benda-benda harus akan mengeraskan hati, menyebabkan kita malas daripada melakukan amal ibadat. Baik. Maka wanita itu menyembelih seekor kambing untuk Rasulullah. Jadi Rasulullah makan apa? Kambing. Lalu baginda memakannya. Boleh. Habis makan kambing, wanita itu juga menghidangkan untuk Rasulullah SAW sepiring kurma matang. Kurma yang dah masak lah. Dia kata piring tu dibuat daripada tempurung kelapa. Tapi kita kata bekas yang dianyam lah. Dan baginda memakannya. Baginda makan. Seterusnya baginda mengambil wuduk bagi mendirikan solat. Baginda ambil wuduk, kemudian Nabi solat. Kemudian wanita membawa sisa daging kambing itu. Maksudnya tadi makan mungkin separuh. Tak habis lagi kambing tu. Lepas mayang, makan lagi. Boleh? Dan kemudian Nabi solat asar tanpa mengambil wuduk. Itu fahamlah berkenaan dengan isu wuduk selepas makan. Sebelum ni kata mesti ambil wuduk semula. Tapi itu telah dinasahkan, dimansuhkan seperti yang telah kita sebutkan. Apa yang nak disebut di sini? Kan Nabi makan. Kemudian makan lagi. Kemudian apa? Makan lagi. Kan tadi tu. Kan? Kambing. Buah. Betul tak? Kambing lagi. Macam mana ustaz boleh tak? Tak ada masalah. Tapi kita kata apa? Kalau tidak ada apa-apa isu, tak ada apa-apa, kita beri keadaan, kena makan apa? Makan dan berhenti sebelum apa? Sebelum kenyang. Boleh. Tapi di sini disebabkan Nabi nak jaga apa? Jaga hati orang tu. Dia dah masak ni 5 jam tu, dia kambing bakar apa. Lepas tu kita kata makan secubit, makan sebelum kenyang. Nanti sebelum kenyang, teriak lah dia. Kata, besar hati saya ni, saya pergi cari kambing ni nak bagi Tok Guru makan ni, tiba-tiba Tok Guru tak makan pula. Sedih hati. Boleh? Jadi sebab tu terpaksa saya makan juga kambing tu. Boleh? Ada kan? Ataupun di kalangan apa? Bahawasanya apa? Rasulullah SAW di sini ajar apa? Ajar kita jaga hati tuan rumah. Boleh faham? Itu satu. Jaga hati tuan rumah. Ataupun bahawasanya jangan sampai kalau makan itu kita makan selepas makan. Boleh bawa kepada penyakit. Jangan bawa benda penyakit. Jadi kalau bawa benda penyakit, contohnya orang tu kena kecil manis. Dia pergi makan lagi. Naik gula mampu kat situ. Siapa nak angkat? Boleh faham? Itu dia. Itu dia panggil benda yang tidak dibenarkan untuk dilakukan, iaitu makan selepas makan. Sepatutnya makan, berhenti sebelum kenyang. Lepas tu nak makan pula bila? Sepatutnya sunnah Nabi. Kita makan, lepas tu berhenti sebelum kenyang kan? Nak makan pula kali kedua sepatutnya ketika lapar semula. Boleh faham? Ini tak lapar makan juga. Tapi kita sebut tadi disebabkan nak jaga tetamu pula, nak jaga tuan rumah. Boleh? Habis hadis yang ke berapa? 174. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-175, Ummu Al-Munzir berkata, Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu Aliyun wa lana dawalin, ataupun riwayat dawali mu'allaqatun. Qalat فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. Ataupun riwayat yang lain, فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku bersama Ali. Kami memiliki beberapa tangkai kurma basah yang kami gantung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus makan kurma itu dan Ali ikut memakannya.
Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, berhenti wahai Ali. Engkau baru saja sembuh daripada sakit. Ali pun duduk manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan makan. Ummu Munzir berkata, lalu aku menghidangkan lobak dan tepung bali untuk mereka. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, ini yang sepatutnya kamu makan, sebab makanan-makanan ini lebih baik dan sesuai untukmu. Macam ni apa isu pula ni? Baik, Ummu Munzir. Saya tengok siapa Ummu Munzir. Ummu Munzir. فأتى فانصرف فأتى بقناع من رطب ثم صلى. Ummu Munzir ihda khalatin Nabi. Ummu Munzir adalah salah seorang daripada ibu saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada belah bapa baginda. Dan Ummu Munzir salah seorang daripada yang memeluk Islam dan pernah solat di dua kiblat. Apa ada dua kiblat? Maksudnya masuk Islam awal lah, sempat solat menghadap ke mana? Aqsa, dan sempat menghadap ke Baitullah Al-Haram. Ibu saudara Nabi belah bapa. Kan Nabi di Madinah sebenarnya ada ibu saudara. Kan bapa dia panggil bapa Nabi Sayyidina Abdullah, atuk Nabi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nikah dengan wanita daripada Bani Najjar. Bani Najjar tu yang tinggal di Madinah tu lah. Nikah daripada wanita Bani Najjar. Maka bila dia nikah dengan Bani Najjar, dapatlah Abdullah dan juga Abu Talib. Dua-dua tu adik-beradik, satu ibu satu bapa. Boleh? Lepas tu mereka adalah adik-beradik lain. Bani Najjar. Tu dia panggil mak saudara Nabi, belah bapa, tapi kita panggil apa? Daripada belah ibu Saidina Abdullah. Ibu kepada, kan kita sebut ibu kepada Abdullah adalah orang keturunan Bani Najjar yang tinggal di Madinah. Boleh? Dan siapa dia? Ummu Munzir salah seorang daripada ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang berlaku? Rasulullah datang ke rumah bersama dengan Ali karamallahu wajhah. Kami memiliki setangkai kurma basah yang kami gantung. Dia gantung kurma dekat depan rumah, lebih kering. Boleh? Rasulullah SAW terus makan kurma tu. Nabi terus makan. Kata Tok Guru, boleh tak kita ambil barang orang tanpa izin? Macam mana? Boleh tak? Saya ambil, Tuan Haji, saya ambil telefon, buat lari. Boleh? Boleh. Jadi kita kata, masalah berkenaan dengan mengambil barangan tanpa izin adalah dibenarkan pada orang yang confirm reda, itu je. Jadi kalau contoh, abah kita, adik-beradik kita yang memang kita tahu reda lah. Saya ni kalau makan aiskrim adik saya, dia tak kata apa. Boleh? Hampir habis lah satu kotak aiskrim tu. Saya makan. Contoh. Reda tak ada apa. Makan. 5 kali dia buat itu. Makan. Boleh? Tapi kalau kita pun tak pasti dia reda ke tak. Boleh? Lepas tu tiba-tiba saya kata, dia reda kod. Kod tak jadilah. Ada kod-kod tu tak boleh. Boleh faham? Kalau dah memang diyakini reda, maka tidak ada masalah tidak meminta izin. Jadi tak ada masalah lah duduk pergi rumah makcik. Makcik kan? Ada apa? Tak ada apa makcik. Kita pergi rumah makcik kita. Makcik kita pergi ambil ayak sendiri, baca Milo. Kan? Baca rumah sendiri. Makcik pun tak kata, ni teruk betul. Duk bantai Milo aku habis. Dia tak tahu macam tu. Makanlah nak. Tak apa, tak ada masalah. Boleh faham? Jadi kita panggil mengambil barang tanpa izin jikalau diyakini reda, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tak confirm, kod tu tak boleh kira. Tak boleh jadi hujah, maka wajib meminta izin. Boleh? Maka dia kata Rasulullah SAW terus makan kurma itu dan Ali ikut memakannya. Dia kata kurma tu gantung betul tak? Nabi makan macam mana?
Berdiri ke duduk? Diri je. Dia boleh makan diri tak? Makan buah boleh berdiri? Makan kacang? Makan ropok tak boleh? Macam mana? Jam kita. Baik. Jadi ulama sebut bahawasanya apa? Makan berdiri adalah apa? Harus, disebut harus. Cuma jumhur ulama mengatakan makruh. Jumhur ulama mengatakan apa? Makruh. Jadi Nabi ni buat macam takkan Nabi buat makruh? Tak. Nabi buat benda makruh supaya apa? Supaya nak menyatakan boleh buat itu saja. Sebab Nabi sebelum ni larang. Kan kalau Nabi larang, Nabi tak kata apa, orang yang anggap benda tu haram. Boleh? Maka kalau Nabi buat, maka nak mengatakan benda tu bukan tak boleh langsung. Boleh juga. Maka kita letak yang mana di antara boleh tak boleh tu? Makruh. Boleh faham? Macam Nabi SAW mengatakan jangan kencing berdiri. Tapi tiba-tiba Nabi kencing apa? Berdiri. Nak mengatakan bahawasanya kencing berdiri hukumnya makruh. Boleh faham? Harus pada beberapa ketika ada situasi. Kalau contoh kat kawasan tu kotor, kita tak boleh duduk. Nak buat macam mana? Ada taik-taik. Takkan nak, kalau saya nak duduk juga perek, kena taik semua tu. Boleh faham? Makan berdiri lah. Boleh faham? Ataupun kencing berdiri tu kan. Yang Nabi SAW kencing di kawasan apa? Kawasan kotoran-kotoran, tempat-tempat sampah-sampah. Kalau kita duduk juga habis kena baju kotoran tadi. Maka itu dikatakan benda yang mengharuskan untuk dilakukan secara berdiri. Boleh? Baik. Maka Sayyidina Rasulullah makan dan Sayyidina Ali pun makan. Tiba-tiba Rasulullah kata kepada Ali, berhenti wahai Ali. Engkau baru saja sembuh daripada sakit. Cukup makan. Baru saja awak disembuh daripada sakit ni. Maka Ali pun duduk. Maka Rasulullah pun meneruskan makan. Rasulullah sambung makan lagi. Boleh? Jadi di sini kita faham apa dia? Bahawasanya Sayyidina Ali sakit. Nabi nak kata sunnah, kalau baru lega sembuh daripada sakit, jangan makan makanan yang pertama tidak sesuai. Yang kedua, jangan makan dengan makan yang banyak. Boleh? Sebabkan kalau orang sakit ni, dia punya sistem dia tukut, penghadaman dia tukut mungkin baru nak mula pulih. Maka kalau dia makan banyak, maka tak mampu untuk dihadamkan dengan baik makanan tersebut. Boleh faham? Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini tidak menafikan ada hadis yang lain. Rasulullah SAW bila Nabi ada ziarah, saya lupa, seorang sahabat tu Nabi ziarah. Nabi dia sakit. Rasulullah kata nak makan apa? Rasulullah kata nak makan apa? Lepas tu kita nak makan kak tu macam lebih kurang apa? Kuih-kuih orang Arab ni lah. Lebih kurang macam kek-kek jugalah. Kuih-kuih begitu. Dan Nabi SAW pergi cari dan bagi kepada pesakit tadi. Orang pesakit ni boleh ke makan kek tu? Kek-kek benda-benda manis-manis ni. Boleh ke? Tak. Orang sakit makan banyak mana sangat. Makan apa? Sikit aja. Tapi selalu sembuh tu dia bantai makan banyak tu. Faham? Tapi ini sakit. Sebab tu dia makan apa? Sikit. Apa yang kita dapat daripada hadis tadi adalah kita bila ziarah orang sakit, tanya dia hajat apa. Dia kadang-kadang sakit, duk makan apa tiap-tiap hari, sambal tawak contohnya kan, gulai apa tak tahu. Contohlah mungkin apa, mulut dia makan hospital, dia tak berapa nak okey. Maka kita pun kenalah rai dia ni supaya dia semangat sembuh. Positif, aura positif tu ada pada dia tu. Boleh? Kata nak makan apa? Orang nak makan capati. Kita bercari capati. Boleh? KFC. KFC ni saya kena tangkap sekali lagi dengan nurse tu bawa KFC pula. Boleh? Nak makan McD ke apa, bagilah. Faham? Tapi kita beritahu kadar yang sedikit. Kita nak berasa-rasa sahaja. Itu dipanggil adab Nabi SAW. Maka Nabi lepas tu kata, lalu aku, iaitu Ummu Munzir berkata, lalu aku menghidangkan lobak dan tepung bali. Ni jenis makanan. Lobak tepung bali tu maknanya dia buat sup, dia buat bubuk macam tu. Boleh?
Untuk mereka, Rasulullah SAW kata kepada Ali, ini yang sepatutnya kamu makan. Maksudnya makanan yang sesuai bagi orang sakit, bubuk-bubuk, sup-sup, boleh. Tapi kalau makan kurma, kurma ni manis, boleh. Kemudian yang kedua, kurma ni kering, dia panah. Orang dengan perubatan dulu kata kurma ni benda manis, kering ni hangat, boleh. Maka kena makan benda sup-sup dan juga bubuk-bubuk, boleh. Itu dia panggil makna hadis yang ke-175. Hadis yang terakhir kita baca, hadis yang ke-176. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqulu a'indaki ghada'un fa'aqulu la, qalat fayaqulu inni sha'imun, qalat fa'atani yawman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun, qala wa ma hiya, qultu haisun, qala ama inni asbahtu sha'ima, qalat summa akala. Baik, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya kepadaku, adakah engkau mempunyai makan siang? Makan siang apa ni? Makan siang, makan apa? Makan siang, makan nasi. Makan nasi ikut mana pula? Tengah hari ke pagi? Kalau orang Indonesia makan siang tengah hari. Makan siang tengah apa? Tengah hari. Tapi sebenarnya maksud rodak di sini adalah makan pagi. Rodak makan pagi apa pagi? Sarapan. Jadi saya rasa betulkanlah, sebab makan siang orang Indonesia makan tengah hari. Nabi minta waktu tengah hari ke waktu pagi? Pagi ni. Ustaz Masnur Hamzadi kawan saya di Mesir. Cuma dia senior sajalah. Biasa mungkin dia terlena kot waktu dia terjemah ni. Dia ngantuk biasalah kan. Tension ke waktu buat PhD tu dia ngantuk. Boleh. Jadi kita betulkan, bukan makan siang itu sarapan. Waktu sarapan tu kata, ada makan sarapan tak? Aku menjawab, tak ada. Lalu baginda berkata, jikalau begitu aku berpuasa. Maksud dia apa? Boleh tak niat puasa lepas subuh? Boleh waktu puasa awal. Sunat sahaja. Puasa yang wajib macam Ramadan ke, nazar ke, qada ke, kena niat waktu bila? Sebelum apa? Sebelum subuh. Kira-kira niat pada waktu malam, juzuk daripada waktu malam. Start daripada maghrib sampai sebelum subuh tu, itu dipanggil tempat untuk berniat. Boleh? Di sini dalil yang jelas lah, bahawasanya boleh untuk niat puasa sunat lepas daripada subuh, kecuali sebelum masuk zuhur, sebelum gelincir matahari. Baik, pada hari yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku, lalu aku berkata kepada baginda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadiah untuk kita. Baginda bertanya, apakah hadiah tu? Aku jawab, kurma yang dicampur mentega dan keju, atau mentega dan tepung. Maksudnya kurma dicampur mentega dan tepung. Dia gaul sekali. Kuih lah, kuih untuk daripada zaman-zaman Nabi SAW. Simple je kuih. Alah, kita orang tua-tua dulu kuih bersimple, betul tak? Kuih apa? Kuih bangkit buat daripada apa? Tepung, telur. Kuih bangkit buat telur. Telur sikit. Lepas tu guna apa? Tepung apa? Tepung ubi ke? Tepung ubi. Tepung ubi, ataupun orang panggil apa? Simple je kuih-kuih orang dulu kan. Ada yang apa? Yang kuih apa? Nyok pada kuih nyok. Nyok tau nyok? Kuih kelapa tu dia buh tepung pulut. Yang buat liat-liat tu apa? Kuih saya tak ingat lah. Lepas tu buh gula kan. Simple dia benda kuih. Bukan lopis. Bukan undi-undi apa tau. Tepung dia macam bentuk ni. Bentuk apa? Panjang sikit tu. Kan? Macam bentuk bahulu kot. Tapi panjang apa? Silinder macam tu. Lepas tu apa? Buat daripada tepung pulut dengan apa? Nyok. Lepas tu dengan garam, gula. Itu je. Simple. Kuih dangai. Betul? Dangai kau rangai apa? Dangai betul dangai. Itu simple. Macam tu lah. Jadi tak pelik kata, apa simple? Saya ada kuih kita dulu pun simple. Kuih loni akan ada cheese, datang apa? Cheese, lepas tu apa, tak tahu.
Buh apa cekelak, buh badan, buh apa payah kata. Salah sikit kira habis tak dimakan terus buang itu. Boleh? Tuan anak muda kita lah. Baik. Tu Rasulullah dah. Semua simple-simple zaman dulu. Kemudian Rasulullah SAW kata, sungguh aku sebenarnya sudah berpuasa sejak pagi ini. Lalu baginda memakan hadiah. Apa point kat situ? Boleh buka puasa tak? Puasa apa? Sunat saja. Ramadan. Ni dia bantai Ramadan ni dalil ustaz. Rasulullah buka puasa tak? Buka puasa. Jangan kita ambil buku ni hempuk pada dia sekali lagi. Ini puasa sunat sahaja. Boleh, bukan puasa bulan Ramadan. Boleh? Maka di situ jelaslah bahawa saya puasa sunat boleh dibuka. Hadis yang ke-177, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang berikutnya. Nak habis dah bab ni. Lepas tu bab wuduk. Kita dah separuh dah ni. Nak khatam insyaAllah, tak lama. Ya, sila. Ada hadis yang waktu Nabi nak duduk di Selatul dia cari siapa yang mengamalkan sunnah tu cahaya. Cahaya saya tak pasti. Orang yang amalkan sunnah ni dia percaya kat hadis. Ya. Itu saya tak pasti. Saya tak ingat hadis tu. InsyaAllah saya tengok balik. InsyaAllah. Boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah sekadar itu saja. Jom kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين.